Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Amma ba'du. InsyaAllah sebelum kita nak memulakan secara permulaan pengajian kitab kita, sama-sama kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dan kita membaca asmaullah al-husna, ya. Sama-sama kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الكافي اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Permulaannya kita buka majlis ilmu kita dengan niat dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب الكائنات الموجود أزلا وأبدا لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس
المنزه عن كل الغايات والأركان والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'du. Pertamanya nampak tak muka saya? Tolong bagi kerjasama. Nampak Nampak. Alhamdulillah ya. Takut saya bercakap seorang je. Nampak ya? Kalau ada kekurangan, suara kurang tak jelas, muka mana tahu kau ada muka lain pula. Bagi tahu ya. Baik. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita bertemu lagi. Ya. Untuk buat kali pertama ya. Kita bertemu kerana untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ternampak tadi ada beberapa individu dia masuk live masuk, mungkin dia ada masalah handphone. Saya mohon pada orang yang masuk live tu mungkin dia ada masalah lain ataupun handphone dia mungkin dia kena restart. Kena tutup dulu buka supaya dapat kelancaran program ini insya-Allah ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Malam ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu. Kita bukan majlis membicarakan tentang perkara yang tak ada manfaat tentang akidah. Kalau orang Melayu dia sebut majlis membawang. Kita bukan membawang, kita bukan bawang-bawang ya. Kita majlis yatadarasuna kitab Allah. Ibarat seperti itu. Mereka yang mempelajari kitab Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari ilmu agama walaupun secara alam maya ini, dan ini peluang bagi kita. Saya sering kali mengulangi kepada ramai jamaah, saya selalu berpesan, sekarang kita di musim lockdown, maknanya PKP, banyak benda tertutup. Ni tambah lagi 2 minggu. Entah-entah tambah lagi sampai 2-3 bulan. Jadi kalau kita nak menunggu surau, masjid, madrasah, pusat pengajian buka untuk pengajian agama, pengajian kitab ni, tak tahu bila. Ya, satu sudut kita kena fikir macam tu. Dalam satu masa kita dihidangkan dengan majlis ilmu secara online. Sebab itulah saya mengucapkan ribuan terima kasih. Kita kena ingat ya, majlis ini dianjurkan oleh Akademi Kecemerlangan Imtiaz. Itu penganjur majlis kita malam ini. Dengan kerjasama dua pihak. Pertama, kerjasama dengan Akademi Darul Quran wal Huffaz daripada Negeri Sembilan, dan satu lagi kerjasama bersama dengan Darul Taibah, pengajian Ahli Sunnah wal Jamaah dan Tasawuf. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka-mereka ini yang bertukul lumuh menyediakan majlis ini. Ya, menyediakan majlis. Siapa nak rakam tak ada masalah. Ya, semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon agar Allah Taala memberkati para orang-orang yang berusaha untuk mencetuskan, untuk menyusul majlis ini. Kerana majlis ini membicarakan tentang kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah grup kita kali ini bersama dengan saya, kita mengaji kitab Aqidah Muslimin. Nampak kitab ni jelas tak? Semua nampak tak kitab ni? Nampak jelas. Nampak ya? Nampak. Semua dah ada kitab ni? Cuma belum sampai je tak? Belum sampai, tapi sudah hubungi dia punya tokir dia tu. Dah. Dia kalau nak beli pun boleh, nak PDF pun boleh. Tapi kalau belum lagi, seronok lagi, belilah. Tak adalah mahal sangat, nipis je. Tak adalah sampai RM500, tak ada. Dah. Dalam PDF pun ada, dalam saya tengok, saya pun beli juga. Jadi nak ceritanya di sini,
kita dipertemukan dalam majlis ilmu. Majlis ilmu tentang membicarakan tentang masalah-masalah akidah. Dan nanti kita akan huraikan pengenalan kitab risalah yang ringkas. Jadi sebelum itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, dan saya harap kepada semua ahli grup ini menyertai grup WhatsApp yang disediakan oleh pihak penganjur. Saya inginkan semua yang masuk ni, yang ada sekarang ini, boleh join grup itu untuk dapat info. Kerana selepas ini insya-Allah kita akan susun lagi jadual, kita akan baca kitab lain lagi dan seumpamanya. Ya. Cuma kita buat ini grup yang kemarin, grup kuliah tafsir. Dah selesai dah siri yang kedua. InsyaAllah 2-3 hari siri yang ketiga. Yang ni grup kuliah kitab akidah muslimin. Jadi membicarakan tentang akidah ini perkara yang sangat penting. Ya. Semalam lah saya sembang-sembang dengan beberapa jamaah kita. Ya. Apa yang saya dapat fahami ini, ada segelintir orang, dia salah faham untuk memerangi dan melawan Dajjal. Ada sebagai orang salah faham macam mana nak lawan Dajjal. Salah faham macam mana? Mereka nak lawan Dajjal dengan cara mereka bergantung kepada cara nak memanah. Ataupun mereka bergantung dengan cara belajar nak menunggang kuda. Ni nak lawan Dajjal ni. Ataupun mereka bergantung dengan cara nak buat rumah dalam hutan, dalam gua, dalam gunung, cara nak hidup, cara macam orang zaman dulu. Mereka menganggap itu cara untuk berlawan dengan Dajjal apabila Dajjal muncul nanti. Tapi benda ini kalau kita fikir-fikirkan seperti yang disebut ulama, bukan begitu cara kita nak berlawan dengan Dajjal, nak menangkis fitnah Dajjal bila dia muncul. Sebab Dajjal ini, munculnya Dajjal adalah salah satu tanda yang besar. Hampirnya hari kiamat. Belum kiamat lagi. Kemunculan Dajjal ni ada satu je. Seekor je Dajjal. Satulah Dajjal. Dia akan muncul dan akan membawa fitnah. Hanya mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, yang berakidah dengan akidah yang benar, yang menjaga syariat Allah, dapat mengelak daripada fitnah Dajjal. Walaupun mereka tak pandai memanah, walaupun mereka tidak pandai main pedang, walaupun mereka tidak pandai hidup di padang pasir dalam gua dan seumpamanya, tetapi mereka istiqamah dengan ilmu agama, ilmu akidah, jaga syariat Allah, jaga ibadah. Mereka inilah yang berjaya menangkis fitnah Dajjal apabila Dajjal itu akan muncul. Sebab itulah, ketika saat itu makanan orang-orang mukmin adalah zikir. Zikir. Dengan zikir kenyam orang-orang mukmin ketika itu. Fitnah dahsyat Dajjal ni sangat dahsyat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya harap semua dapat buka kitab ini. Ya. Kitab ini berjudul Aqidatul Muslimin. Dan pada cover ataupun kulit kitab risalah ni ringkas. Jadi kitab yang kecil ini, sini diletaklah hiasan satu masjid. Ni Masjid Al-Azharul Syarif. Dulu saya mengaji di sana, selalu tiap-tiap hari kita orang solat di Masjid Al-Azhar di Mesir. Dan yang tuan-tuan tampak ni yang bulat ni, ini chop daripada pihak Universiti Al-Azhar. Daripada diiktiraf, maknanya risalah ini telah diiktiraf oleh Fakulti Usuluddin Universiti Al-Azhar Al-Syarif. Lalu mereka pun chop, maknanya mengiktiraf risalah ini. Jadi buku ini, risalah kitab ini bukanlah kitab ajaran sesat yang kita belajar ini, bukan. Takut-takut nanti ada orang tanya, malam ni kau belajar apa? Kitab apa? Aqidah Muslimin. Tengok sikit, ini ajaran sesat ni. Kenapa sesat? Sebab dia kata Allah ada tanpa tempat. Tidak. Diiktiraf oleh Al-Azharu Al-Syarif. Ya, kita akan baca. Target kita baca daripada awal sampai akhir. Sampai khatam insya-Allah. Jadi kitab ini bersifat soal jawab. Dia ada soalan jawapan. Soalan jawapan. Beberapa masalah yang berkaitan dengan isu-isu ahli sunnah wal jamaah yang perlu dikongsikan pada semua orang. Yang mana kebanyakan isu-isu yang dikupas dalam kitab ini banyak disebut-sebut oleh masyarakat. Sehingga ada di kalangan masyarakat kita salah faham terhadap sebahagian
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah terutama. Jadi kita sediakan buku ini, bukan kita lah, mereka yang mencetak, dan kitab ini berasal daripada bahasa Arab, kemudian diterjemahkan, banyak versi yang saya terjemah sendiri pun ada cetakan ni, tapi saya guna cetakan yang sahabat-sahabat kita lah, sebab yang ni agak mudah lah dan ringkas ya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita akan mula risalah ini. Dia bersifat soal jawab. Dan sebelum itu saya nak beri peringatan pada diri saya. Dalam kita menuntut ilmu agama, bila seseorang itu ingin mempelajari ilmu agama kerana nak beramal dengan hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah fardu, adalah wajib ke atas setiap individu muslim. Maka kita kena perlu faham sebagai penuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama yang mana? Kerana bidang ilmu agama ni banyak, pecahan dia banyak. Maka kata ulama hadis tadi bila Nabi kata menuntut ilmu agama itu wajib, maknanya menuntut ilmu agama yang ad-daruri, ilmu din ad-daruri. Daruri ni yang mesti dimiliki oleh setiap mukallaf. Tidak boleh setiap mukallaf berkata, aku tidak berhajat kepada ilmu ini. Tidak, ini ilmu din ad-daruri. Jadi bagi mereka yang mula-mula nak belajar ilmu agama, maka mulalah dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali selepas kita mengenal siapakah yang disembah. Bukankah Al-Imam Ghazali, tuan-tuan perempuan semua biasa dengar, Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi telah berkata, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah. Maknanya tidak diterima, tidak dimakbulkan ibadah seseorang itu kecuali selepas dia mengenal siapakah yang disembah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala syarat. Salah hatta kalau kita mengaji fiqh pun, kalau kita mengaji fiqh bab taharah, bab solat contohnya. Dia ada syarat sah solat. Awal-awal disebut al-Islam. Syarat sah solat. Awal-awal lagi disebut al-Islam. Tak percaya, buka kitab-kitab fiqh. Begitu juga dalam tasawuf. Apabila seseorang ingin masuk dalam bidang tasawuf, bidang tariqat. Arab sebut tariqah, Melayu sebut tarikat. Bidang sufi. Masuk dalam bidang-bidang membicarakan tentang kerohanian ini, dia mesti memulakan ilmu tasawuf dan tarikat itu dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masuk tasawuf dan tarikat bukan dengan cara mula-mula dengan mengenal Allah taala, awal-awal lagi dia telah tergelincir dan menjadi sesat wal-a'yadzubillah. Bukankah diriwayatkan satu kisah, ya, dengan satu kisah ni mungkin ramai di kalangan kita biasa dengar, dan mungkin ada yang tak pernah dengar kisah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, seorang wali yang terkenal di Iraq. Imam Abdul Qadir rahmatullahi alaih, ketika mana beliau sedang bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang satu cahaya muncul di depan dia. Dia ni wali besar ni, wali yang hebat. Tengah dia beribadah, berzikir dan seumpamanya ni, tiba-tiba datang cahaya depan dia. Cahaya itu berkata, ya abdi Abdul Qadir, rafa'tu laka ahlaltu lakal muharramat wa rafa'tu ankal faraid. Lebih kurang macam itulah. Cahaya itu berkata, wahai hambaku Abdul Qadir, segala kewajipan yang dah ibadah yang wajib itu tak wajib lagi bagi kamu. Benda yang haram bagi kamu itu halal bagi kamu. Sampai tahap macam tu sekali. Tetapi Imam Abdul Qadir ini tahu cahaya itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bersuara dengan menyebut, wahai hambaku, Imam Abdul Qadir dia tahu itu adalah syaitan yang ingin menyesatkan dia. Maka dia kata pada cahaya itu, khasita ya la'in, celakalah wahai kamu. Bila itu disebut oleh Imam Abdul Qadir Jailani, cahaya tadi sedikit demi sedikit hilang.
Hanya keluar suara saja yang berkata, Ya Abdul Qadir. Mula-mula dia kata, wahai hamba-ku. Kali kedua dia kata, wahai Abdul Qadir. Ghalabtani bi'ilmika. Engkau berjaya menewaskan aku dengan ilmu yang engkau ada. Ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu yang benar. Nak menunjukkan pada kita, pentingnya beribadah, mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu agama, ilmu akidah, tak mustahil satu ketika kita akan didatangi oleh godaan-godaan syaitan yang teruk yang boleh menyebabkan kita menjadi murtad. Berapa ramai orang-orang yang mendakwa masuk bidang tasawuf, bidang tariqat, iman dia terbatal wala'iyadzubillah. Kenapa? Kerana dia masuk dalam bidang itu bukan dengan cara mengenal Allah Ta'ala, bukan dengan cara akidah yang benar, tidak. Mereka masuk dalam bidang tasawuf, bidang tariqat hanya dengan semangat, hanya dengan keinginan ingin berhijrah. Contohnya, ingin mencari ketenangan. Tidak, masuk tarikat tasawuf adalah dengan cara mengenal Allah, dengan ilmu akidah yang kita belajar ini. Itu baru ahli sufi yang benar. Itu baru ahli tasawuf yang benar. Itulah ahli ibadah yang benar. Itulah ahli yang melakukan amalan ketaatan yang benar. Kalau tidak dimulakan dengan akidah, dengan mengenal Allah Ta'ala, awal-awal dia sudah akan tergelincir. Dia bukan lagi ahli sufi, ahli tarikat, walaupun dia memakai serban yang besar, memakai jubah yang besar, memakai apa-apa dan seumpamanya, tetapi dia tidak ada ilmu akidah, maka dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Ustaz tekankan pada permulaan? Kita ambil 5 minit baru kita mula kitab. Sebab sebelum ini banyak Ustaz jumpa orang-orang di tanah air kita ini. Bila saya jumpa, dia kata, Ustaz, saya ni daripada kumpulan tarikat ini. Saya daripada kumpulan tarikat ini. Saya kata, Alhamdulillah, saya menghormati ahli turuk. Ahli tarikat, ahli sufi adalah daripada pecahan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Tapi menyedihkan mereka tidak pernah bercakap tentang akidah, tentang syariat. Tentang akidah terutama sekali, tak pernah membicarakan tentang ilmu. Lebih kepada amal. Itu bukan ahli tasawuf. Itu bukan ahli tarikat yang benar. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan memberi hidayah kepada mereka yang tersesat. Baik, kita buka kitab ini. Ya, tolong buka kitab ini ya. Kita akan mula pada muka surat. Kitab ini dia ada lebih kurang 51 soalan. Baik, buka muka surat yang pertama. Sudah buka ke? Muka surat yang pertama dah buka? Dah, Ustaz. Dah ya? Baik. Soalan yang pertama. Aqidah muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidah muslimin. Ini menjadi adat para ulama apabila dia tulis kitab. Ulama ni kita bukalah kitab-kitab mana ulama, hatta ulama Jawi sendiri. Bila dia mereka menulis kitab, syarah kitab, mereka akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ada istilah dia. Disebut sebagai al-basmalah. Itu kata ringkas dia. Bismillahirrahmanirrahim iaitu al-basmalah. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, isti'azah atau al-isti'anah. Baca isti'azah. Bila dikatakan baca isti'azah maknanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bila dikatakan baca basmalah iaitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ulama kalau tulis kitab mesti dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku mula pekerjaan aku ini, Ar-Rahman yang bersifat Ar-Rahman dan juga bersifat Ar-Rahim. Aku mulakan pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah. Abtadi'u. Abtadi aku memulakan, dia kalau bismillah ni kata ulama dia ada kata takdir dia yang tersembunyi, iaitu dengan nama Allah, maknanya aku memulakan pekerjaan aku ini dengan nama Allah. Dan ada di sana hadis Nabi SAW yang berbunyi, Ayyu amrin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Ayyu amrin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Mana-mana pekerjaan yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ia terputus, tak dapat berkat. Ada ulama kata kurang keberkatannya, tak ada barakah pun. Ada ulama kata macam ni. Hadis Nabi. Kerana itulah ada satu hadis, saya selalu ulangi hadis ini. Mafhum dia, apabila kita masuk ke rumah, maka sebutlah nama Allah. Apabila kita makan, maka sebutlah nama Allah.
Paling kurang bismillah, bismillah, bismillah. Dalam hadis menyebut, apabila manusia itu masuk ke rumahnya dengan menyebut nama Allah, maka syaitan akan berkata kepada sahabat-sahabat dia, la mabita lakum. Malam ini tak ada tempat tidur bagi kamu. Sebab apa? Orang itu masuk rumah sebut nama Allah. Kalau kita makan, sebut nama Allah. Kalau tak makan, maka syaitan dia akan kata kepada pengikut dia daripada kalangan syaitan juga, kali ini ada makanan bagi kamu. Sebab itulah orang tua-tua dulu kata, siapa yang makan tak baca bismillah, maka dia makan dengan syaitan. Maksud dia, bila dia masuk rumah tak sebut bismillah, dia makan tak sebut bismillah, maknanya tidak ada keberkatan. Rumahnya tidak ada keserian. Makanannya tidak ada keberkatan. Nah, dia bila kesan tidak ada keberkatan, kebiasaannya dia akan malas untuk melakukan ibadah. Malas melakukan benda-benda yang kebaik, ketaatan. Tapi nak buat maksiat, cepat saja. Cerah saja mata. Majlis ilmu ni bila dengar mengantuk, tu ada kena rawat lah tu. Dah, semoga Allah Taala memberkati kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidah muslimin. Soalan yang pertama yang berbunyi, ma huwal fardul ainiyyu min ilmi dini. Kalau Arabnya berbunyi situ kan. Ma huwa al fardul ainiyyu min ilmi dini. Apakah dia fardu ain daripada ilmu agama? Maksudnya, ilmu agama ni dia ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Yang ni soalan ni dia bertanya, apa dia ilmu fardu ain daripada ilmu agama? Maka G itu jawapan. Huruf jim. Katanya, yajibu ala kulli mukallafin ta'allum qadri la yustaghna anhu min al-aqidati wat-taharati was-salati was-siyami waz-zakati liman tajibu alayhi wal-hajji ala al-mustati' wa ma'asi al-qalbi wal-yadi wal-'aini wa ghayriha. Qala ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal-ladhina la ya'lamun. Surah Az-Zumar. Al-hadith, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, rawahul Baihaqi. Itu teks yang asal. Kita baca terjemahan dia. Soalan dia, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain? Hukum mempelajarinya. Hukum dia. Dari apakah yang dimaksudkan dengan ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu fardu ain? Maka jawapannya dikata wajib ke atas setiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Ustaz nak tanya, siapa yang berani jawab, silalah jawab. Buka mic, Ustaz bagi peluang. Kalau orang tanya, apa itu mukallaf? Cuba, boleh bagi tahu tak? Kalau orang tanya, mukallaf tu apa? Mu'allaf tu, kau tahu lah mu'allaf ni orang masuk Islam. Mukallaf tu. Jawapan dia, mukallaf ni dia mesti ada 3 benda. Ini jawapan ringkas lah. Mesti ada 3 benda. Pertama, dia mesti balighun. Kedua, dia mesti aqilun. Dan ketiga, dia mesti allazi balaghathu da'watul Islam. Pertama, dia mesti sampai umur. Sampai umur. Kalau tak sampai umur, kalau tidak baligh, maka dia tidak dikira sebagai mukallaf. Orang lelaki, budak lelaki ada cara tanda-tanda dia. Perempuan pun ada cara dan tanda-tandanya yang disebut oleh ulama. Alamatul bulu. Disebutlah kita tanda-tanda balignya seseorang itu. Lelaki macam ini, perempuan macam ini. Jadi mula-mula sekali mukallaf dia mesti baligh. Kalau tidak baligh, maka dia tidak dikira mukallaf. Contoh kanak-kanak yang masih kecil, umur setahun, 2 tahun bayi, tak boleh kita kata mukallaf. Dan yang kedua adalah aqil. Dia mesti berakal, ada akal yang waras. Kalau dia gila, dia tidak mukallaf. Orang yang tidur tidak ada akal, maka tidak dikira sebagai mukallaf. Sebab itulah orang tidur terlepas waktu subuh, dia tak sengaja, tapi memang tidur bangun lepas waktu subuh, maka dia dimaafkan, kecuali tapi wajib ke atas dia qada subuh itu fauran kalau tidak ada uzur yang melewatkannya. Jadi yang kedua, dia mesti berakal.
Jadi tak berakal ini seperti orang gila, orang yang tidak ada akal yang waras. Orang gila contohnya, dia ni sampai umur, dah tua bangka dah. Gila, bukan buat-buat gila. Dia gila ni disebut junun, majnun, orang gila. Gila ni memang tidak ada akal yang waras. Ada orang dia sakit mental tapi dia tidak gila, dia boleh kawal lagi perasaan dia. Dia boleh beza mana yang baik, mana yang buruk. Yang ini gila ni memang pelik lah. Gila. Walaupun dah tua bangka, tapi dia bukan mukallaf. Kenapa? Sebab dia tidak ada akal yang waras. Dan yang ketiga, allazi balaghathu da'watul Islam. Orang yang sampai, mereka yang sampai padanya dakwah Islam. Jadi maksudkan dakwah Islam di sini adalah kalimah, dua kalimah syahadah ataupun makna dua kalimah syahadah. Itu dasar agama. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz bagi nasyid sikit kalau hilang ngantuk pukul 9.30 baru. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa maksud asyhadu? Aku beriman. Kalau orang Melayu kita kata naik saksi. Maknanya percaya, beriman dalam hati. Tak ada Tuhan yang layak disembah kecuali illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku beriman bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan daripada Allah. Ini dakwah Islam. Bila ini sampai kepada satu kaum yang telah balik, telah berakal sampai pada dia ini dan ataupun makna dia tak semestinya syarat lafaz dua kalimah syahadah, sampai padanya makna. Contoh dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jepun, dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Somalia, dalam bahasa Harari, dan bahasa-bahasa yang lain. Tak semestinya syarat kena lafaz syahadah, dua syahadah itu. Tak. Maka dia telah dikira sebagai mukallaf. Bila kita meriwayat, kita rujuk kepada sirah Nabawi. Macam mana Nabi dia sebarkan dakwah pada permulaan? Nabi pergi dekat dengan Kaabah tu, di tanah haram. Nabi menyampaikan dua kalimah syahadah ini. Dan Nabi tak perlu ulang-ulang. Mereka dengar, mereka faham, dah cukup. Mereka dah dikira mukallaf. Bila kau mukallaf, wahai orang kafir, kau kena masuk Islam. Sebab itulah kalau kita tengok ulama menyebut antaranya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami dalam kitabnya Sulamut Taufiq. Kitab yang sangat cantik. InsyaAllah kitab ni kita akan belajar. Dia ada ringkasan kitab ni. Nama dia Mukhtasar Sulamut Taufiq. Diberikan oleh seorang ulama hadis itu Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Tapi kita asalnya Sulamut Taufiq daripada Yaman. Ulama Yaman. Nama dia Syekh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami. Daripada keluarga bin Tahir. Ini keluarga yang masyhur. Tak masyhur mana pun di Yaman sana. Tapi terkenal dengan alim ulama. Keluarga bin Tahir. Tak percaya tuan-tuan jumpa orang Yaman lepas ni. Tanya, ada tak di Yaman tu keluarga bin Tahir? Sebab orang Arab ni dia ada nama-nama keluarga. Dia bukan macam kita. Kita adat kita orang Melayu mana ada nama-nama keluarga ini. Tak, paling kuat dia ni keturunan ni. Tapi kalau macam Arab dia ada ni keluarga bin Tahir, ni keluarga ini. Jadi Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir menyebut dalam kitab Sulamut Taufiq pada awal-awalnya bab akidah katanya yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Yajibu ala kafatil mukallafin. Wajib ke atas setiap mukallaf. Tu dia kata. Kalau orang kafir tadi dah balik sampai umur berakal sampai dia makna Islam tu dua kalimah syahadah, maka dia dikira mukallaf. Apa yang dia kena buat? Maka wajib ke atasnya masuk Islam. Maknanya kalau dia tak masuk Islam, dia mati dalam keadaan kafirnya itu, maka dia layak berkekalan dalam neraka Jahannam sebab dia mati bukan dalam agama Islam. Nampak ya? Jadi kalau kita ditanya apa itu mukallaf, tiga tadilah. Balighun, aqilun, alladhi balagatuhu da'watul Islam. Ya, Nabi SAW dalam satu hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat lain menyebut wa anni Rasulullah. Aku diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia supaya mereka beriman tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah
dan aku adalah utusan daripada Allah. Itu maksud dia. Jadi kena sampai kepadanya seruan Islam, dakwah Islam, 2 kalimah syahadah ataupun makna 2 kalimah syahadah. Maka katanya di sini, wajib ke atas setiap mukallaf mempelajari suatu kadar daripada ilmu agama. Tengok kitab semua. Semua tolong tengok kitab ya. Jawapannya, wajib ke atas setiap mukallaf mempelajari. Wajib atas dia kena buat apa? Mempelajari. Ta'allum. Suatu kadar daripada ilmu agama yang dia perlukan, iaitu terdiri daripada akidah. Yang mana yang dia wajib kena belajar? Pertama sekali, ilmu agama itu yang terdiri daripada akidah. Apa dia akidah? Akidah ni kata sebagai ulama bahasa Arab, berasal dari kalimah aqadah, ikatan, simpulan. Akidah ini mana ikatan dalam hati kita, keimanan, itu maksud dia. Wajib dia belajar ilmu agama yang terdiri daripada akidah. Ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil daripada Quran, Sunnah dan juga dalil-dalil akal. Itu maksud ilmu akidah. Ilmu yang membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil-dalil naqli wa akli. Naqli itu Quran, Sunnah, kata-kata ulama. Akli itu dalil akal. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali yang kita sebut pada awal tadi. Tidak sah ibadah seseorang itu kecuali selepas dia mengenal siapakah yang dia sembah. Kalau orang duduk membayangkan dan menggambarkan Allah Ta'ala tu, dia masih tidak belajar lagi ilmu akidah. Jahil lagi. Jahil, kalau istilah ulama lagi, jahil. Jahil orang Melayu pun jahil juga. Kalau istilah kasar sikit, bodoh. Lebih kurang macam, tapi bodoh tu, tapi jahil lah kita guna jahil. Tak tahu. Tidak tahu. Jadi, belajar ilmu agama, ilmu akidah ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifat yang wajib baginya yang disebut dalam Al-Quran, yang mana huraian tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu telah dikumpulkan oleh ulama berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Maka muncullah di sana ilmu yang dikatakan ilmu pengajian sifat 20 ataupun sifat 13. Dia ada 20, 13 tapi hakikatnya sama, cuma sedikit perbezaan cara penghuraian. Jadi ilmu akidah ni ilmu yang mengenal, yang sangat penting. Asas dasar ilmu dipanggil juga ilmu tauhid, sebab matlamat tujuan dia nak mengesakan Allah Ta'ala, dan dinamakan juga ilmu al-kalam kerana membicarakan tentang al-kalamullah. Ada ulama kata membicarakan tentang kalamullah, dan ada ulama mengatakan dinamakan ilmu akidah dengan ilmu kalam kerana setiap tajuk itu disebut al-kalam bab ini. Al-kalam ni mana percakapan. Percakapan bab ini, percakapan bab ini. Dan ada juga disebut sebagai ilmu usuluddin, ilmu dasar-dasar agama. Ilmu ini sebenarnya bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kalau seseorang itu dia tidak mempelajari ilmu akidah, ditakuti. Takutlah dia salah faham terhadap agama dan buat benda yang tak sepatutnya. Kita ambil contoh. Ini bagi orang yang tak belajar ilmu akidah. Kesan orang yang tak belajar ilmu akidah ini, dia akan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dengan cara dia membaca ayat Al-Quran dan memahami Al-Quran secara zahir. Lalu dia kata Allah Ta'ala ini berada dengan zatnya di atas langit. Ataupun dia salah faham dan mengatakan Allah Ta'ala ini berada di atas arasy. Ataupun ada di kalangan mereka disebabkan tak belajar ilmu akidah, mereka sentiasa nak membayangkan zat Allah. Ini sangat bahaya. Tiap-tiap saat, tiap-tiap hari dia nak gambarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah di sana ada hadis Nabi SAW yang disebut la fikrata fir Rabb, tidak boleh tafakur pada zat Allah. Bukankah di sana ada kata-kata ulama yang menukilkan kenyataan ini, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Tafakkurlah kamu pada makhluk Allah. Kita balik kampung nanti lepas PKP lah. Contoh, lentas negeri, lentas daerah. Tengok hutan. Padahal macam lah tak ada hutan langsung sebelum ni. Cantiknya bukit, sungai, laut.
Tafakkaru fi khalqillah, tak ada masalah. Wala tatafakkaru fi dhatillah. Jangan kamu tafakkur membayangkan zat Allah Ta'ala. Kerana akal manusia itu tidak boleh sampai kepada benda itu. Akal manusia tak boleh sampai pada zat Allah. Tak mampu, tak boleh, mustahil. Akal manusia hanya boleh sampai kepada apa yang kebiasaannya dinampak oleh mata. Ibarat seperti seseorang yang duduk di tepi laut. Siapa kat sini orang laut? Ada sini tinggal di laut? Pantai, orang pantai. Ada orang pantai kat sini? Ada ke tak ada? Jawablah. Kalau orang duduk pantai, kalau ataupun kita pergi jalan-jalan pantai dekat-dekat nak maghrib tu tak? Tapi sepatutnya tak bagus senja ni bawa anak keluar-keluar. Tapi kita nak bawa contoh. Bila kita berada di waktu dekat-dekat nak tenggelam matahari di tepi pantai, yang mana pantai yang arah matahari tenggelam lah. Jangan pergi matahari tak ada tu, tenggelam. Bila matahari nak tenggelam tu, tenggelam sedikit-sedikit, akal dia akan hukum, dia akan kata sesungguhnya matahari itu telah masuk ke dalam air laut. Dia akan kata macam tu. Itu akal dia akan menilai apa yang dinampak oleh mata. Hakikatnya bukan begitu. Maksudnya di sini apa makna dia? Maknanya kita dah akalnya dalam makhluk pun kalah, tak boleh. Apatah lagi kalau nak tafakkur pada zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Tak boleh. Sebab itulah Nabi SAW berkata, la fikrata fi Rabb, jangan tafakkur pada zat Allah. Ulama kata tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Tafakkurlah kamu pada makhluk tapi jangan tafakkur pada zat Allah. Kalau dia tafakkur pada zat Allah, dia akan menghasilkan, membayangkan dan menggambarkan. Natijah dia macam itu. Bila dia tafakkur pada zat Allah, macam mana Allah, macam mana Allah, macam mana Allah, akhirnya dia punya kesan dia, keputusan dia, natijah dia akan menggambarkan dan membayangkan Allah Ta'ala. Sebab itulah bila mereka membaca peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi naik ke atas, menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, mereka akan kata, itu menunjukkan Allah Ta'ala berada di atas sana kerana Nabi naik bertemu dengan Allah di sana. Hakikatnya bukan begitu. Ini hasil kesan disebabkan kamu membayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dikatakan sejarah Nabi naik terima wahyu, terus kamu imajinasi Allah Ta'ala dengan zatnya ada di sana. Pada hakikatnya bukan begitu. Ya. Seorang ulama iaitu Imam Dhunnun Al-Misri dan hatta ulama lain pun sebut benda yang sama. Kata mereka, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Walau macam mana pun engkau membayangkan, menggambarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala bukan seperti mana yang kamu bayangkan, bukan seperti mana kamu imajinasikan. Dalam risalah Ibnu Asakir menyebut, Allahu la yutasawwar wa la yutakhayyal wa la talhaquhu al-awham laisa kamithlihi syai'. Allah Ta'ala tak boleh digambarkan, diimajinasikan, dibayang-bayangkan, tak boleh. Makhluk boleh. Contohnya kita dapat telefon daripada nenek kita di kampung. Assalamualaikum cucuku. Nenek baru buat reban ayam yang baru. Besar, ada aircon lagi. Kita tak nampak, kita hanya dengar nenek kita kata. Kita boleh bayangkan, oh ini mesti macam ni. Ini mesti tak apa makhluk. Walaupun kita membayangkan bila kita pergi, bukan seperti yang dibayangkan. Tapi tak jadi masalah, itu makhluk. Tapi Allah Ta'ala jangan. Kalau dibayangkan, boleh menyebabkan perkara itu membatalkan iman wal'iyadzubillah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat, mereka yang berpegang akidah mereka Allah Ta'ala dengan zat yang di atas langit, itu kesan mereka membayangkan dan menggambarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ilmu agama terdiri daripada ilmu fardu ain, katanya di sini. Nah, itu ilmu fardu ain yang terdiri daripada ilmu akidah. Ilmu akidah ini juga dinamakan sebagai al-fiqhul akbar. Imam Abu Hanifah, tuan-tuan biasa dengar ya, Imam Abu Hanifah. Imam besar ni al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni imam mazhab Hanafi. Hebatnya Imam Abu Hanifah ini ada hadis yang dikaitkan dengannya. Sedangkan dia ni bukan dengan sezaman dengan Rasulullah. Tidak, dia selepas kewafatan Rasulullah.
Tapi ada hadis yang dikaitkan dengan kehebatan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dengar ya. Satu hadis yang berbunyi, mafhum dia, "Lau kana al-'ilmu fi thuraya lanalahu rijalun min Faris." Mafhum dia, jikalaulah ilmu agama itu tergantung di bintang-bintang di langit sana, maka sudah pasti akan dikecapi oleh pemuda-pemuda, lelaki-lelaki daripada orang Parsi, bangsa Parsi. Maka ulama-ulama hadis ketika jumpa hadis ini dan mensyarah, menilai hadis ini, hadis sahih, mereka pun bertanya, siapakah lelaki yang Parsi ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka kaji, mereka selidik, manakah ulama yang hebat tapi berasal daripada bangsa Parsi. Bila kaji, pak jumpa Imam Abu Hanifah. Rupa-rupanya Imam Abu Hanifah ni berketurunan daripada bangsa Parsi. Ya, bangsa Farsi. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Imam Abu Hanifah ini ada kelebihannya dalam sejarah Islam. Imam Abu Hanifah dalam bab akidah. Dalam bab akidah, beliau ada beberapa risalah, beberapa kitab. Di depan saya pun ada, saya simpan risalah ini. Tapi dekat belah sana, bilik sana. Tak apa, nanti saya tunjuklah. Dia ada lebih kurang 4, lebih dikatakan 5 risalah yang membicarakan, fokus hanya tumpu pada ilmu akidah saja, bukan ilmu fiqh, bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu lain. Ilmu fiqh, ilmu akidah saja. Khamsa rasail. Kata pensyarah kitab Ihya. Sanad banyak memang membuktikan bahawasanya 5 risalah akidah itu adalah hak milik karangan Imam Abu Hanifah. Jadi nak digambarkan di sini bahawasanya ulama-ulama dahulu mengambil berat tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan ini sangat berbeza zaman sekarang. Zaman sekarang ni orang tidak ada prihatin, ambil berat, memberi tumpuan sepenuhnya untuk memperkasakan majlis ilmu akidah. Tidak ada. Manusia lebih suka kepada majlis yang menghiburkan jiwanya semata-mata. Sedangkan sebenarnya ilmu akidah inilah ilmu yang boleh menenangkan hati kita. Imam Abu Hanifah, dia menamakan akidah ini sebagai Al-Fiqhul Akbar. Dalam risalahnya disebut Al-Fiqhul Akbar. Fiqh yang besar. Fiqh yang kecil tu yang kita belajar taharah, solat, zakat, nikah kahwin, cerai berai, perang, jihad. Itu fiqh yang kecil. Fiqh yang besar adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Sehingga Imam Abu Hanifah menamakan risalah itu sebagai dengan nama Al-Fiqhul Akbar. InsyaAllah kalau khatam kitab ni, kita baca pula kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Bila khatam, kita bagi sanad kita sampai kepada Imam Abu Hanifah. Penting, sanad adalah ilmu agama. Mempelajari ilmu agama mesti ada sanad, mesti ada guru. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad dalam menuntut ilmu agama, semua bebas nak bercakap tentang agama. Semua bebas nak tafsir Quran, semua bebas nak tafsir hadis. Sebab tak ada sanad. Sanad ni apa dia? Susul jalur ilmu yang kita ambil ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya dengan berguru dengan Google, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan majalah, dengan surat khabar, dengan buku, bergantung kepada kitab semata-mata. Tidak. La yu'khadhul ilmu illa min afwahil ulama. Ilmu agama tidak boleh dia ambil kecuali daripada mulut ahli-ahli ilmu. Baik, ilmu akidah ni maknanya ilmu fardu ain. Ilmu agama dia yang diperlukan iaitu yang terdiri daripada ilmu akidah. Ya, kalau tak belajar ilmu akidah ni tak guna. Belajar fiqh, belajar tasawuf tapi tak belajar akidah. Ini istilahnya tak boleh lah, tak sepatutnya begitu. Dia mesti ilmu akidah. Sebab itulah dalam pengajian ilmu fardu ain, kan kita belajar fardu ain, mula-mula akidah, kemudian fiqh syariat, kemudian tasawuf. Ya, barulah lengkap. Ini tidak, terus kau melompat kepada fiqh. Akidah ni kau tak nak ke tepi, tak nak lah akidah, tak minat. Tak minat, dia kata, mana boleh tak minat? Tak minat, ini wajib. Masuk tu tasawuf. Cerita pasal tasawuf ni.
Oh, kerohanian ni, kasyaf ni, macam-macam lah hal, macam lah. Tapi fiqh tak nak belajar, akhidah tak nak belajar. Ya? Itu yang menyedihkan kita. Baik, tengok pada kitab ya. Semua ada kitab ya. Senyap je semua ni, tidur ke? Ada kan? InsyaAllah. Ada. Baik. Ada Ustaz, ada. Ada ya? Baru semua menjawab. Saya ingat senyap, saya cakap seorang je ni. Ada Kasihan Ustaz. saya. Baik. Kita pergi pada ilmu akidah. Nanti kita detailkan lagi apa itu ilmu akidah. Kemudian bersuci. Cara bersuci. Itu fardu ain tu. Ramai orang tak tahu bersuci. Dia tak ajar pada anak-anak dia cara bersuci. Ya, taharah tu bab fiqh. Ya. Bukankah dalam hadis Nabi SAW, Nabi dengan para sahabat lalu di satu kawasan perkuburan. Lalu masuk kawasan perkuburan. Tiba-tiba Nabi kata, ada dua kubur itu sekarang ini sedang diazab. Tapi bukan sebab melakukan benda yang teruk, benda yang dilakukan benda yang biasa-biasa. Tapi berdosa lah. Kana yamshi bin namimah. Namimah ni melaga-lagakan orang. Hidup dia buat fitnah, tujuan nak melaga-lagakan orang. Dipanggil namimah. Orang Melayu panggil apa? Istilah Melayu. Mengadu domba tak? Itu. Ramai orang mudah buat benda macam tu. Pergi jumpa orang sana cerita, dia ni cakap begini. Padahal tidak. Pergi pula orang sini. Menyebabkan orang lain bergaduh, berpecah belah. Ramai orang macam itu. Itu benda yang banyak biasa orang buat. Tengah kena azab disebabkan dia hidup, namimah dia buat. Wal akhar seorang lagi, kana la yastur an baulihi. Bila buang air kecil, baul ni kencing lah buang air kecil, dia tidak basuh. Ataupun kata sebagai ulama, basuh tapi tak bersih betul-betul. Ada juga. Dia tak boleh sekadar pakai macam itu, jiruh-jiruh. Dia kena hilang sifat najis tu. Itu yang sampai tahap macam tu. Detailnya dalam bab taharah. Bila kita taharah, bersih, suci, maka ibadah kita makbul. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersuci, solat. Solat apa? Bukan solat sunat, bukan solat qiyamul lail, bukan solat tarawih. Itu solat sunat semua itu. Yang dimaksudkan solat di sini adalah solat fardu. Jadi kena ingat ya, solat fardu ni bagi mereka yang tak tahu cara solat fardu, dia kena belajar. Wajib ke atas dia mempelajari perkara hukum hakam berkaitan dengan solat fardu 5 waktu itu. Dia setiap orang Islam ni dia mestilah menjaga solat 5 waktu. Kalau tertinggal dia kena qada. Jangan dibiarkan seperti begitu saja. Guru saya dia kata apa? Orang yang sengaja tanpa ada uzur syar'i lah meninggalkan solat yang fardu, yang wajib itu, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Halla alaihi ghadabullah. Halla alaihi sakhatullah, kata ulama. Dilaknat oleh Allah. Kemurkaan Allah menimpa dia sebab dia sengaja meninggalkan solat yang fardu. La yu'taman, tak boleh diamanahkan pada dia dengan benda-benda, tak boleh. Tak boleh diamanahkan apa-apa sebab dia ini tidak menunaikan solat yang fardu dengan cara yang betul. Kata para ulama, tidak layak untuk dikahwinkan. Bukan tak boleh kahwin, tak layak dikahwinkan sebab dia ni masih lagi tidak menjaga solat yang fardu. Tak boleh diserahkan pada dia untuk menjaga harta sebab dia ni memang sengaja meninggalkan solat yang fardu. Dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kata ulama, orang yang biasa meninggalkan solat fardu tanpa ada uzur syar'i, takut-takut akhir riwayatnya nanti bukan husnul khatimah, su'ul khatimah. Walaupun orang yang Islam yang sengaja tinggal solat fardu ni tak adalah sampai tahap jadi kafir, batal iman, tidak, berdosa besar. Tapi kata ulama, yukhsha minhu su'ul khatimah. Takut-takut akhir riwayatnya nanti su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan kufur. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ketika dia hidup, dia memang sengaja meninggalkan solat yang fardu tanpa ada uzur syar'i.
Tak, dilaknat oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata sebagai ulama, orang yang sengaja tinggal solat yang fardu ini tanpa ada uzur syar'i, hampir-hampir nak jadi kafir. Bukan kafir, hampir-hampir. Qaribu minal kufur. Wal'iyadhu billah. Tapi memang berat kalau kita nak jaga 5 solat yang fardu. Bila kita solat, kena cara solat yang betul. Kadang-kadang ada orang ni solat, subhanallah, tak jaga syarat, rukun, tak jaga perkara-perkara yang membatalkan solat. Wal'iyadzubillah. Nah, itu ilmu fardu ain. Terdiri daripada akidah, bersuci, solat, puasa. Puasa apa? Puasa yang wajib di bulan Ramadan. Ya. Zakat. Bagi mereka yang wajib ke atasnya mengeluarkan zakat. Keluar zakat nak bagi pada hanya pihak-pihak tertentu saja boleh dapat zakat. Tak, kena belajar hukum hakam puasa, zakat. Bagi orang yang diwajibkan untuk mengeluarkannya. Haji. Bagi orang yang berkemampuan. Bukan semua orang yang mampu. Ada orang dia mampu. Contoh sekarang ni, tak boleh pergi haji, tak mampulah. Wabak COVID. Tak bantu kita stres, tak boleh pergi haji. Padahal dia tu tiap-tiap tahun pergi haji sebelum ni. Tapi tahun ini saya sedih tak boleh pergi haji. Pelik juga orang zaman sekarang ni. Kalau dia tu tak pernah pergi haji lagi, tak apalah. Ini dia tiap-tiap tahun pergi haji. Bila kali ni, tak boleh. Tak boleh, tak sepatutnya. Sedih. Kesedih apa? Duit itu, kita dah melakukan perkara yang wajib, cukup. Yang haji kedua, ketiga tu tak wajib dah. Tapi tahun ni saya sedih. Kenapa? Tak boleh. Sebab apa? Sebab COVID. Ibarat macam tu. Engkau gunalah duit yang kau nak buat haji tahun ni sebab kau sebelum dah banyak buat haji. Gunalah duit itu, sumbanglah pada orang-orang yang fakir miskin ni. Sekarang ni, orang banyak, orang dalam kesusahan. Di orang-orang susah ni banyak sekarang ni. Lebih berhajat kepada, mereka lebih berhajat kepada bantuan. Bantu mereka. Tak boleh Ustaz, harta saya ni untuk pergi haji. Engkau dia dah berapa kali pergi haji, pergi umrah. Tiap-tiap tahun saya pergi umrah. Oh, macam tu. Ingat tak pernah pergi lagi, tak sepatutnya macam itu. Ya, tapi kalau dia nak pergi haji, dia kena wajib belajar. Bagi, sebab tu dia katanya di sini, bagi orang yang berkemampuan. Bagi kalau tak mampu, ramai orang tak mampu, bukan semua orang yang mampu. Ada orang tak mampu. Ya. Kemudian kena ilmu fardu ain juga terdiri daripada maksiat hati, tangan, mata dan sebagainya, anggota-anggota lain. Kalau buka kitab Sulamut Taufiq, mana kitab dia? Dia ada bab yang terakhir sekali, bab al-ma'asi, bab maksiat. Dia bagi bab tasawuf. Bab tasawuf. Kemudian dia cerita maksiat anggota. Kena belajar ni, kena tahu apa dia maksiat mata, apa dia maksiat telinga, apa dia maksiat mulut, apa dia maksiat badan, apa dia maksiat tangan, apa dia maksiat jari. Sebab tu dia kata di sini maksiat hati. Apa dia maksiat hati? Contoh maksiat hati iaitu al-kufru billah, asyakku fillah, ragu pada kewujudan Allah Ta'ala, kufur pada Allah Ta'ala. Itu maksiat hati. Kena tahulah. Ini kita belajar tentang maksiat hati, bukan buat benda itu, tidak. Kita nak jaga diri kita supaya jangan buat benda itu. Maksiat hati contoh. Sebab disebut sini maksiat hati. Riak, ujub, takabur, sombong. Dan seumpamanya. Kemudian tangan pun ada maksiat. Kena belajar apa maksiat tangan. Buat benda yang haram menggunakan tangan. Wal yadu tazni wa zinahal tangan itu berzina dan zina tangan itu adalah melakukan perkara yang haram dengan menggunakan tangan. Wal yadu tazni wa zinahal batash. Lebih kurang macam itulah hadis Nabi SAW. Tangan itu berzina, zina tangan itu adalah menyentuh perkara-perkara yang haram. Contohnya, ada ulama menggambarkan, buat contoh seperti seseorang itu menghulurkan benda yang tajam kepada saudaranya seagama. Acu-acu pisau macam tu, tak boleh tu, haram. Siapa yang acu-acu pisau pada saudaranya, la'anathul malaikah, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak boleh, walaupun bergurau, tak boleh. Berbeza kalau dia belajar silat, belajar kungfu, taekwondo, apa, ilmu mempertahankan diri, itu bab lain. Itu bab lain biasalah. Ini tak ada duduk saja-saja bergurau-gurau, acu-acukan pisau, tidak boleh. Itu maksiat tangan. Antara maksiat tangan juga adalah latmul wajh, tampar muka, tak boleh.
Hatta kalau kita nak mendidik anak kita, nak mendidik isteri, kalau suami dan adik, jangan tampar muka mereka. Tampar. Kalau tampar itu maksiat tangan. Tak boleh. Ya. Maksiat tangan juga adalah menyentuh orang lelaki dengan sengaja menyentuh kulit perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabi ni perempuan yang boleh dikahwini. Kalau dia sentuh kulit mak dia, nenek dia, dia salam dengan nenek, dengan kakak dia, dengan cucu dia yang perempuan, tak ada masalah. Itu bukan ajnabiyah. Ni yang boleh dia kahwini. Sepupu sepupu ajnabiyah. Sepupu Ustaz. Sepupu pun tak boleh. Ayah dia tu adik-beradik dengan ayah saya Ustaz. Tak boleh juga. Saya nak salam-salam di hari raya. Saya kadang-kadang pelik. Saya tengok ada beberapa orang ni, bila musim hari raya, dia buat rumah terbuka. Dululah, sekarang tak boleh. Buat rumah terbuka ni baguslah, niat nak sedekah orang makan. Dia jemput sepupu sepapak dia datang. Ya tuan rumah ni orang lelaki contohnya, ataupun perempuan. Yang lelaki, perempuan salam lelaki. Sepupu tak apa sepupu. Lelaki salam perempuan. Cium-cium pula sini. Walaupun tidak ada nafsu, tak boleh kau menyentuh kulit mereka dengan sengaja. Tersalam tu, itu bab lain lah. Tersalam. Ini sengaja, tak boleh. Ini adat yang qabih, yang buruk. Guru saya pernah nampak benda ni. Dia kata, ini adat yang qabih. Buat rumah terbuka. Contohnya, tuan rumah dia perempuan. Anak perempuan. Anak dara contohnya. Dia panggil sepupu dia yang lelaki tu. Sama umur dengan dia. Salam. Selamat Hari Raya, mohon maaf zahir dan batin. Tak boleh. Berdasarkan hadis siapa tak boleh ni? Satu hadis Nabi SAW. Dia akan sampai tajuk dia, tapi kita sebut pada awal-awal lagi. Nabi bersabda, li'ayut'ana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi khairul lahu min ayyamusa imra'atan la tahilla lahu. Atau kama qala. Apabila seseorang itu dicocok dengan besi yang tajam di kepalanya, keperitan itu, kesakitan itu lebih ringan daripada azab seseorang menyentuh kulit perempuan ajnabiyah. Ini hadis masyhur, hadis sahih, hadis yang diterima pakai oleh ulama-ulama hadis. Jadi haram, tak boleh. Ijma' ulama haram, tak boleh dengan sengaja menyentuh kulit perempuan ajnabiyah. Ya. Dulu di tanah air kita ini, kalau di Selangor khususnya, siapa di sini orang Selangor? Ada orang Selangor kat sini? Selanjuri ada? Dulu ada satu kelompok yang dinamakan dengan nama Hizbut Tahrir. Pernah dengar tak Hizbut Tahrir? Siapa tak pernah dengar bagi tahu. Saya tak pernah dengar Ustaz Hizbut Tahrir. Pernah dengar tak Hizbut Tahrir? Pernah. Hizbut Tahrir ni satu kelompok yang masih ada sampai sekarang, bergerak, aktif, mencari pengaruh dan seumpamanya. Apa di antara penyelewengan Hizbut Tahrir? Nanti kita sampai satu tajuk membicarakan tentang Hizbut Tahrir. Sebab dulu dia berpusat di Selangor, di Bangi, di Bandar Baru Bangi. Ada orang Bangi kat sini? Ada orang Bangi? Siapa orang Bangi kat sini? Dia punya pusat, dia gerak kerja dia di Bangi. Saya tak tahu kok dalam ni ada yang pernah ikut Hizbut Tahrir. Antara penyelewengan Hizbut Tahrir dan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor sendiri telah mewartakan fahaman kumpulan ini bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah disebabkan pegangan-pegangan mereka yang bertentangan dengan Islam. Antaranya selain pada bab qadar, mereka menghalalkan orang lelaki menyentuh perempuan ajnabiyah. Contohnya, kalau ada khalifah, rakyat nak bai'ah, buat perjanjian dengan khalifah. Kalau lelaki tak apa, dia salam dengan khalifah. Perempuan pun boleh bai'ah, berjabat tangan dengan khalifah. Sampai tahap macam tu sekali. Ini tak betul. Ini antara penyelewengan Hizbut Tahrir. Ya. Walaupun pada permulaannya Jabatan Agama Islam Negeri Selangor telah mengharamkan fahaman ini, dia orang lari ke Johor pula. Siapa orang Johor kat sini? Ada orang Johor? Al-Johori, ada? Orang kat tangan orang Johor. Hebat orang Johor ni. Dia lari ke Johor. Mufti Johor marah. Keluar fatwa ni ajaran sesat. Dia lawan fatwa. Jadi Hizbut Tahrir ni insyaAllah ada masa kita bicara secara detail. Saya tulis satu buku menyingkap hakikat sebenar Hizbut Tahrir dulu. Dah lama dah, kita dah 10 tahun lepas lah kita tulis. Itu penyelewengan dia. Dia menghalalkan sentuhan benda tadilah.
Sedangkan Nabi kata, seseorang yang dicocok kepalanya dengan besi yang tajam, kesakitan itu, kalau kita bayangkan kepala ni, tengkorak ni keras. Bila ada besi cocok, sakit, pedih. Itu lebih ringan daripada azab ayyamussa mra'atan la tahila lahu. Menyentuh lelaki, menyentuh perempuan ajnabiyah. Ya, jadi itu maksiat tangan. Sama juga berlaku pada sebahagian golongan yang mendakwa tarikat dan sufi. Ada beberapa kelompok, beberapa pihak ni dia mendakwa kumpulan tarikat, kumpulan sufi, kumpulan tasawuf. Tapi bila tiba masa mana tok guru dia, mursyid dia lah kononnya, wallahu alam, nak bagi ijazah amalan tarikat itu, dia buat untuk muslimat, untuk wanita, orang perempuan pun boleh berjabat tangan dengan tok syekh tu. Nak ijazah tarikat tu, pegang, ini berlaku. Berlaku tuan-tuan. Ini bukan pegangan ahli tasawuf. Ulama tasawuf ni bukan benda haram, benda syubhah pun dia jauhkan. Ini engkau diangkat sebagai syekh, mursyid, buat pula majlis bai'ah ijazah tarikat pada muslimat, pada perempuan, hulur tangan perempuan semua pegang. Oh, paling kurang ada perempuan kata, oh dapat berkat tok syekh ni. Macam tu. Ini bukan ahli tasawuf, ini bukan ahli tarikat. Ini ahli mutasawwifah nama dia. Mutasawwifah ni mereka yang menyeleweng tapi menggunakan nama tasawuf. Bukan ahli sufi. Macam mana nak ambil ijazah tarikat, orang perempuan, dia pegang tangan. Ramai-ramai, pegang tangan macam salam pegang ni. Ijazah. Ini mencemarkan imej tasawuf tarikat. Ini bukan ahli sufi yang sebenarnya. Ini ahli punah ranah wal'iyadzubillah. Inilah yang akan menjadi pembantu-pembantu Dajjal wal'iyadzubillah. Khutaba'ul fitnah. Ini dia. Du'atun ala abwabi jahannam. Inilah dia. Syariat tak jaga. Ahli sufi ni dulu-dulu bukan benda haram, benda makruh pun dia orang tak sentuh. Walaupun makruh tu tak adalah haram. Tu tuan-tuan. Jadi kena hati-hati, ajaran sesat ini memang ada, sentiasa ada di tanah air kita. Baik, tengok pada kitab tadi. Maksiat hati, maksiat tangan, mata. Mata maksiat. Wal ainu tazni wa zinahan nazar. Mata pun berzina, dan zina mata adalah melihat benda-benda yang haram. Melihat kekurangan uyubun nas dengan mata. Kalau orang Melayu dulu mengendap. Mengendap, orang lelaki mengendap perempuan tengah mandi. Tak boleh, itu wal ainu tazni wa zinahan nazar. Tengok benda-benda yang haram. Tuhan bagi kita mata elok, cerah, comel, cantik. Kita tengok benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kena belajar bab ni. Maksiat mata. Apa lagi contoh dia? Maksiat mata dan sebagainya. Maksiat telinga, mendengar benda-benda yang haram. Maksiat kaki, melangkah pada tempat-tempat yang haram. Kaki ini. Warrijlu tazni wa zinahal khuta, kata Nabi. Dan kaki juga berzina, dan zinanya melangkah pada tempat-tempat yang haram. Berapa ramai orang naik kereta, beli tiket kapal terbang, naik kereta isi minyak, bayar tol, keluar ke highway semata-mata untuk melakukan maksiat. Tu khuta lah tu, langkah-langkah benda yang haram. Semata-mata untuk melakukan zina dengan orang lain. Wal'iyadzubillah. Sanggup menghabiskan minyak, tol, tiket kapal terbang, tiket bas, naik ni, semata-mata nak jumpa pasangan yang dikenali. Tak tahu kenal mana, untuk membuatkan benda, melakukan perkara yang terkutuk itu. Ini banyak berlaku, tuan-tuan. Dalam Al-Quran dah sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu hampirkan diri kamu dengan zina, dengan buat benda-benda yang boleh mengheret kamu kepada penzinaan. 7 benda yang mubiqat, yang membinasa, antaranya az-zina. Dan perbuatan ini yang terkutuk ini banyak berlaku di kalangan orang-orang Islam zaman sekarang, wal'iyadzubillah. Nak jaga macam mana? Dengan kita mendidik ilmu agama, ilmu akidah. Jadi kita tengok pada kitab tadi ya. Maka kesimpulannya di sini bahawasanya malam ni kita dah dapat satu soalan. Alhamdulillah. Kesimpulannya ilmu fardu ain ini terdiri daripada ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Itu maksudnya ilmu akidah tadilah. Ilmu fiqh bersuci, solat, puasa, zakat, haji, itu ilmu fiqh. Maksiat hati, tangan, mata, itu ilmu tasawuf. Baik, tengok pada muka surat yang sebelah dia.
Yang kedua pula, muka surat nombor 2, Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Mafhum dia, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Orang berilmu dengan orang tak berilmu tak sama di sisi Allah Ta'ala. Al-alim wal jahil, orang yang berilmu dengan orang tak berilmu tidak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Mana kelebihan orang yang ada ilmu agama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tengok kitab ni ya. Tolong tengok kitab ya. Hadis Nabi yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Makna dia menuntut ilmu agama yang daruri, yang menjadi keperluan bagi setiap mukallaf individu, adalah wajib ke atas setiap muslim. Tidak ada pengecualian. Jangan pula dia kata, saya bukan bidang lebay, saya bukan agama, saya bidang engineering, saya bidang perubatan, saya pakar perubatan. Tak kira engkau pakar perubatan ke, engkau pakar baiki kapal terbang ke, roket ke, makhluk asing ke, engkau orang Islam, wajib belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain sama, sawasiyah sama. Engkau pakar ni ke, pakar tu ke, pakar memasak ke, pakar buat rumah ke, pakar doktor ke, pakar ni ke, pakar membawang ke, tak apa ke, kau tetap sama dalam bab ini. Wajib mempelajari ilmu agama. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, soalan yang pertama ni, dia nak menjelaskan kepada kita apakah ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap individu mukallaf, individu muslim. Nah inilah dia. Akidah, syariat dan juga tasawuf. Inilah sedikit sebanyak intipati yang mampu kita kongsikan pada malam ini, huraian sedikit demi sedikit pada soalan yang pertama. Semoga perkongsian kita pada malam ini sudah sampai 1 jam dah, 1 jam, hampir 1 jam. Jadi malam ni kita hanya sempat menghabiskan 1 soalan. Dan kitab ini dia ada 51 soalan. Bila nak khatam tu jangan tanya saya ya, tanya pada pihak penganjur. Ya, insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita yang paling yang kita dah boleh buat rumusan kesimpulannya di sini. Menuntut ilmu agama itu yang fardu ain wajib, dan cara pengambilan ilmu itu adalah dengan cara berguru yang disebut sebagai talaqi. La yu'khadul ilmu illa min afwahil ulama. Bukan hanya bergantung pergi beli kitab hadis, beli kitab tasawuf dekat kedai buku, beli balik baca, tak. Itu bukan orang alim, itu orang kertas, kata ulama. Orang yang mengambil ilmu daripada kitab, itu orang kertas. Kadang-kadang saya sedih tengok orang boleh mengajar kitab kuning, kitab dia sendiri pun tak belajar kitab itu. Dia boleh faham-faham macam tu. Dia bukan alim, itu orang kertas nama dia. Walaupun dia nampak macam hebat hurai buku, kitab lama, kitab kuning, kitab Jawi, kitab Arab. Tapi dia sendiri tidak belajar kitab itu, tak belajar ilmu itu. Itu bukan orang alim. Itu nama dia orang kertas kerana dia sendiri mengambil ilmu itu daripada kitab, bukan daripada guru. Dipanggil suhufi. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang belajar ilmu hadis tanpa sanad seperti orang yang masuk kawasan gelap mencari sesuatu tanpa ada lampu. Tanpa ada lampu, tanpa ada api lah. Maknanya kalau orang dia masuk hutan nak cari kayu api, gelap, kita tak tahu. Dia akan pakai ambil je, dia pakai hulurkan tangan dia. Dia tak tahu lubang tu, kawasan tu ada ular ke, ada lipan ke. Itulah ibarat Imam Syafi'i kata orang yang belajar ilmu tak ada sanad seperti dia. Dia pakai kutip je. Ini yang sedang berlaku. Dia pakai kutip, ambil kat Google, ambil dekat ni, dekat majalah ni, dekat ni. Wal'ayazubillah. Dia telah dayya'a umrahu, menghabiskan masanya dengan perkara yang melalaikan. Wallahu a'lam. Itulah sedikit sebanyak malam ini. Kita dah sampai 1 jam lebih ya, 1 jam suku ya. Pengajian daripada kitab Aqidah Muslimin soalan yang pertama. Jadi kita berakhir sampai sini sajalah. Sebelum kita menutup, ada sesiapa ingin bertanya soalan-soalan yang berkaitan dengan kuliah kita pada malam ini, maka dipersilakan. Kalau ada lah. Ada? Soalan tak sedia kita. Tak berapa jelas lah. Ada ke tak ada? Tak dengar lah. Tadi ada orang bercakap tadi. Tak ada, gayanya tak ada ni kot. Alhamdulillah semua faham. Jadi kesimpulannya, di sini keutamaan dan kepentingan ilmu agama yang mesti diambil secara telaki. Kalau orang tanya ni, kalau kita buat Google Meet ni talaki ke? Talaki juga.
Nampak tak muka saya bukan muka orang lain ni? Ada muka makhluk asing ke kat belakang? Tak ada. Kalau ternampak tu tuan-tuan ada masalah. Ya. Jadi ini pun dikira sebagai talaqi juga. Ya. Yang penting kita mempelajari ilmu agama dengan niat ikhlas, dan ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang bermanhajkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita ambil daripada orang-orang yang berpegang dengan ilmu manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit sebanyak perkongsian kita, pengajian kita kitab Aqidah Muslim. Saya mohon sekali lagi kepada semua ahli Google Meet yang ada sekarang ini, bagi mereka yang belum lagi menyertai grup WhatsApp kelas Aqidah Muslimin, tolong hubungi nombor yang boleh dirujuk yang diiklankan sebelum ini. Dan saya harap kepada semua, kalau boleh dapatkanlah buku ni. Sama ada secara PDF ataupun beli pada tuan dia sendiri pun tak apa. Dia tapi dia pun tak sampai lagi. Tak apa, insyaAllah minggu depan sampai. Biasalah sekarang ni PKP, dia lewat sikit. Tapi kita ada bagi link PDF tu, Tuan Haji ada tak? Link tu Ada dapat dalam grup? Tak nampak lagi tu. Tak nak. Nanti tengok lagi. Tak apa, Tuan Haji tegur dekat tu. Tuan Haji tegur dalam grup tu, kata, kenapa saya tak nampak ni? Tulis kat situ. Okey. Tulis, baru admin tu dia sedar. Okey. Alhamdulillah. Tengok kita orang yang semangat belajar ni, orang berumur ni, kita kena segan. Orang muda ni kena segan. Dia syabab. Nabi SAW dikata dalam satu hadis, rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Antaranya, syababaka qabla haramika. Waktu muda kamu sebelum waktu tua kamu. Jadi, rebutlah peluang ini. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Sebelum saya mengakhiri majlis ini, saya nak kongsi satu amalan. Setiap kali kuliah kita kongsi beberapa amalan yang sedikit sebanyak boleh kita sama-sama manfaatkan, ya. Baik. Ini satu amalan, ya. Ma yuqalu idza kana alwalad. Ini tapi akan datang, kita orang akan tulislah di dalam grup WhatsApp tu. Ini sebagai pengetahuan. Ma yuqalu idza kana alwaladu as-saghir kathiral harakati la yahda'u. Bab apa yang dibaca pada budak kecil yang banyak bergerak, tak duduk diam. Mana saya lompat macam katak puru. Apa kita nak buat macam mana? Ada bacaan. Dia kata ulama, cara dia yu'zanu lahu fi udunihil yumna. Yu'zanu lahu fi udhunihil yumna. Ambil budak tu yang banyak bergerak tu, budak bergerak tu, yu'zan ni azan di telinga kanan dia, jangan telinga kiri, telinga kanan. Wa yaqra, bukan yu'zanu, yu'azzin. Salah baca pula. Yu'azzinu lahu fi udhunihil yumna. Dia kena buat apa? Yu'azzinu lahu, hendaklah dia melaungkan azan di telinga kanan budak itu. Wa yaqra'u al-iqamata fi udhunihil yusra, dan dia baca iqamah tu. Kamat telinga kiri kamat, telinga kanan azan. Yu'azzinu, bukan yu'zanu, ya, silap baca tadi, bukan yu'zanu, yu'azzinu. Diazankan pada telinga kanan, kemudian diiqamatkan pada telinga kiri. Thumma yahmus fi udhunihil yumna, kemudian dia tiup dekat telinga kanan itu. Kemudian dia baca ayat ini. Surah Yunus ayat 59 yang berbunyi Allahu adzina lakum am ala Allahi taftarun. Surah Yunus ayat 59. Baca ayat ni. Ini penawar bagi budak-budak yang banyak bergerak lah. Jadi boleh diamalkan, boleh. Kata sebagai ulama. Ayat berapa tadi? Surah Yunus ayat 59. 59, okey. Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Mula-mula dia kena azan telinga kanan, qamat telinga kiri, kemudian dia tiup dekat telinga kanan sekali lagi, kemudian dia baca ayat tadi. Insya-Allah lah. Insya-Allah. Budak tu dia tak adalah kalau bahasa kita panggil nakal, melompat sana melompat sini. Semoga kita dapat menenangkan jiwa kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai sini sajalah. Nampaknya soalan pun tak ada. Mungkin semua sudah berpuas hati dengan ilmu yang ada soalan. Soalan WhatsApp tadi tu. Saya ada ternampak tadi. Apa dia? Saya soalan saya.
menerima Saya ijazah tak boleh baca secara komen lah. salam berlapik. Dia terima ijazah secara salam berlapik dia ni. Bihailin. Berlapik ni bihailin lah. Kata ulama ahli sufi dia tak buat walaupun berlapik. Cuma hukum haram tu dia ada khilaf lah bila berlapik ni. Hukum tu dia ada beberapa pandangan lah, berlapik. Tapi kalau ambil ijazah tu, kalau mengikut ahli sejarah dalam tasawuf, contohnya ambil ijazah amalan, tak, itu bukan adat ahli sufi sedemikian. Bukan adat ya. Dia bukan syarat kalau nak bayar zikir kena salam dengan tuk guru kalau orang perempuan. Bukan syarat. Dia pada jauh pun tak apa. Ustaz, kalau bukan syarat. Guru tu meletak tangan. Meletakkan tangan, kalau tangan tu itu bab lain, tak ada masalah. Mungkin dia nak ruqyah ke apa, tapi kena lapik lah. Kena lapik dengan kain. Memang perempuan tu dah ada berlapik lekung dia. Itu tidak ada masalah. Yang kita sebut tadi dengan sengaja dia menyentuh kulit perempuan itu kulit, tak ada lapik langsung. Kalau berlapik contohnya orang ruqyah kan dia sentuh kepala. Tapi kalau guru saja, tapi cuma beza kalau guru saya mereka tak ada kalau perempuan ni dia bukan syarat kena dia tengok cara orang dia belajar macam manalah. Tapi seelok-eloknya apa ni dijauhilah benda macam tu. Itu dia. Okey. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Tak ada. Ustaz, ni berkenaan dengan maksiat mata je. Dia ni yang tanya maksiat mata ni. Ya, maksiat mata ni bila kita menonton TV, maknanya kita TV tu kan ada orang-orang yang tak menutup aurat tu. Itu kira maksiat mata ke? Macam mana? Bila menonton TV ada tontonan tak bertutup aurat tu, kita lihat macam kita pesai perempuan tengok lelaki tapi dalam filem tu dia tak ada yang tutup aurat tu. Adakah itu kira maksiat atau subahah? Maksiat mata ataupun perbuatan subahah? Sebab dia tengok benda tu, itu dipanggil benda yang dia tak disebut maksiat mata lagi, itu dipanggil macam yang disebut tadi lah, syubhah lah, kekeliruan ya. Dan sepatutnya dielakkan lah ya. Itu segi sepatutnya tak payah tengok TV langsung. Guru saya kata disebabkan orang zaman sekarang ni hati dia kotor adalah banyak menonton TV. Dia tak kata haram TV tu. Banyak perempuan yang tutup aurat kan, siapa lelaki tu. Yelah. Kan? Orang yang ahli wali-wali dia TV ni pun tak pernah buka. Jadi tak ada umur dia. Tu dia. Ada juga nak tengok ceramah tu kena juga buka Ustaz. Untuk pengajian dakwah tu ada, tapi segi umum cakap lah, segi umum. Yalah, yang film-film tu dah cuba elakkan kan. Benda-benda macam ni kena, jadi bila ada tahu macam ni boleh lebih tahu anak-anak kan, nasihatkan dia kan, jangan terlampau tengok movie kan. Ustaz, terima kasih Ustaz banyak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang terakhir? 5 minit lagi dah 10.30 ni. Nampaknya tak ada ya. Mungkin siapa nak bertanya dalam grup maka dipersilakan. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kehadiran kita hampir 50 lebih. Ini satu kehadiran yang menarik lah. Dan mungkin lepas pada ni kita tingkatkan lagi, kita jajak